الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا كان توابا أستغفر الله إن الله 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 كان توابا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi. Dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya. Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Dan ia dapati di sisinya satu kaum yang kufur engkar. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Ia berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur derhaka,
maka kami akan menyeksanya. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya. Dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapati terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Demikian halnya. Dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Kahfi. Bermula ayat 83 sehinggalah ayat yang ke-91. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang Zulkarnain atau kisah Zulkarnain. Sebagaimana kita daripada permulaan menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini, apabila orang Yahudi menyuruh orang-orang musyrik Mekah untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang 3 soalan. Soalan yang pertama tentang roh yang telah dijawab dalam suratul Isra. Dan soalan yang kedua tentang Ashabul Kahfi yang terjawab dalam surah ini, surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 pada juzuk yang ke-15 dan juga pada juzuk yang ke-15. Kemudian kisah Zulkarnain yang Allah Ta'ala jawab pada ayat ini bermula ayat 83 pada juzuk yang ke-16. Dan lafaz Zulkarnain hanyalah ada dalam surah Al-Kahfi. Tidak ada pada surah yang lain. Bagi menjawab jawapan atau bagi menjawab persoalan yang diuji oleh musyrik Mekah dengan bantuan Yahudi. Tujuan mereka bertanya untuk melemahkan Nabi SAW. Yang disebut sebagai soal ikhtibarin wa ta'annutin. Soalan yang cuba menguji dan cuba untuk membebankan. Maka Nabi SAW yakin baginda akan mendapat jawapan daripada Allah. Ini kerana kisah Zulkarnain antara kisah yang terpendam, yang tidak diketahui oleh sejarah, yang tidak diketahui melainkan oleh ahli kitab. Satu kisah yang masyhur, kisah yang hebat. Namun dalam Islam ataupun dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah menjelaskan tentang Zulkarnain yang sebenar. Oleh kerana ia kisah yang lama, tidak mungkin ada manusia mengetahuinya secara tepat atau terperinci. Bahkan mengetahui tentang Zulkarnain sendiri suatu benda yang agak lemah untuk manusia mengetahui. Sebab manusia mendapat maklumat daripada mana? Kalau kita lihat bagaimana manusia menyaring maklumat atau mendapat maklumat. Sama ada mereka mendengar daripada kata-kata manusia yang diwarisi antara satu generasi kepada satu generasi. Bahkan perkataan seumpama ini tidak aman daripada diselewengkan. Atau mereka mendapat berita ini daripada syaitan yang merupakan khayalan dan khurafat. Atau mereka mendapatnya daripada sumber yang benar, yakni sumber wahyu. Kerana Allah Ta'ala yang mengetahui tentang seluruh makhluk yang diciptakan. Dan Allah Ta'ala tidak pernah lupa apa yang berlaku. Allah Ta'ala tidak pernah melupakan setiap perkara-perkara yang ingin diketahui oleh manusia, kerana sifat Allah yang mengetahui tiap sesuatu dengan firman-Nya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang lebih mengetahui dengan makhluk yang diciptakan? Allah Maha halus. Ilmu pengetahuannya lagi Maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala menceritakan tentang Zulkarnain. Satu jawapan yang menunjukkan beliau ialah seorang raja yang beriman. Seorang raja yang menggunakan kekuasaannya bagi menyebarkan agama Allah. Bahkan bagi
memerangi kekufuran dan juga ahlinya, menegakkan Islam dan syariatnya, yang merupakan seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bila Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain. Kul, katakan pada mereka, Sa'atlu alaikum, akan kubacakan kepada kamu, yakni wahyu. Minhu, daripada sebahagian ceritanya, bukan semua. Zikran, disebut dengan jelas. Pertama Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan menceritakan kisah Zulkarnain melalui wahyu. Bukan melalui cerita ilham. Tapi wahyu, artinya ia akan dibaca dan menjadi ta'abbud, peribadatan dengan bacaannya. Yang kedua, aku akan beritahu cerita ini sedikit saja, tak akan cerita banyak. Minhu, perkataan minhu min litaba'id, menunjukkan sebahagian. Dia tak cerita semua. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut zikran. Maksud zikran dengan jelas. Walaupun cerita ni ringkas, tapi jelas. Jelasnya apa? Mesej. Terlalu jelas mesejnya bagi menjawab dan bagi sekaligus melemahkan kembali golongan musyrikin Mekah. Kerana ternyata musyrikin Mekah nak jadikan semua soalan ini bagi melemahkan Rasulullah. Tapi yang lemahnya mereka, kerana setiap soalan yang mereka tanya melibatkan orang yang beriman pada Allah dan mempertahankan keimanan. Sama ada Ashabul Kahfi dengan cara mereka dah mempertahankan keimanan, ataupun Zulkarnain dengan menggunakan kekuasaannya bagi menyebarkan ketakwaan dan keimanan pada Allah. Maka sekaligus menolak dalam cerita ini adanya penyembahan berhala yang diiktiraf dan diakui. Kerana berhala itu ialah amrun mustahdath. Satu benda yang diada-adakan. Kerana asal manusia beriman pada Allah. Sebagaimana disebut dalam hadis, Allah jadikan semua hamba Allah ini hunafa, semuanya beragama dengan agama tauhid. Sehingga datang syaitan lalu menyesatkan mereka. Lalu mula mereka menyembah berhala. Dan daripada berhala mereka mula mereka macam-macam. Asal penyelewengan daripada berhala, kemudian penyelewengan agama. Maka Allah Ta'ala menjawab setiap persoalan tadi. Tidak secara detail, sebab tak penting jawapan detail. Tetapi jawapan itu jelas. Kalau Allah berfirman, Inna, sesungguhnya kami, yakni Allah, makkanna lahu fil ard, kami menetapkan baginya di atas muka bumi, yakni kami memberi kuasa kepadanya. Kata makkanna atau tamkin memberi maksud Allah Ta'ala menjadikan kekuasaan, kekuatan dan segala sebab-sebab kekuasaan untuk dia bertindak di atas muka bumi ini. Bukan menguasai. Menguasai serta menyebarkan kemuliaan dan kebaikan. Kerana itu Allah menyebut perkataan tamkin. Dan perkataan tamkin ini juga Allah Ta'ala sebut ataupun Allah janjikan kepada orang beriman. Bertamkinu fil ard. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Zulkarnain min kulli syai'in, daripada semua segala sesuatu, sababa, sebab memudahkan. Pada tentera yang taat, yang patuh, senjata yang banyak dan canggih, dan juga diberikan kesihatan tubuh badan, kekayaan yang melimpah. Apa dia menjadi sebab kekuasaan? Tentera, lagi senjata, lagi harta, lagi kepatuhan, ketaatan tentera kepada pemimpin, lagi kebijaksanaan Zulkarnain. Maka Zulkarnain Allah Ta'ala berikan kepadanya segala sebab untuk dia berkuasa. Kerana itu ketika mana dia menyebarkan kuasanya, jadi dengan menggunakan kuasanya menyebarkan Islam, dia tidak mengambil sebarang upah. Dia tak mengambil sebarang bayaran. Dia tak mengambil sebarang cukai. Kerana keberkatan. Sebab negara ini atau pemerintah Islam, mereka ada dua keadaan. Wa imma, mereka menggunakan segala bentuk cukai untuk menjadikan negara mereka maju yang berkesudahan dengan kezaliman. Wa imma, mereka memudahkan rakyat mereka sehingga Allah melimpahkan rezeki yang banyak tanpa perlu mereka mengenakan cukai pada rakyat. Ada dua pilihan kepada pemerintah. Pemerintah yang yakin pada Allah tidak akan menggunakan kaedah cukai. Yang tak yakin, mereka menggunakan pelbagai cukai yang akan menyebabkan rakyat mereka terhimpit dan susah
Dan negara juga muflis dan bengkak. Ini sistem pemerintahan negara hari ini. Mereka kenakan cukai pendapatan tinggi 40%, even 50%. Mereka mengambil sebarang berbagai bentuk lesen dan cukai sehingga yang mengayakan negara itu rakyat. Sehingga rakyat tidak berkemampuan dan lemah dan tidak lagi mahu bekerja. Bukan menipu, bukan menindas disebabkan dorongan cukai yang banyak. Sebab itu banyak negara-negara yang mengenakan cukai yang tinggi seperti Sepanyol, Portugis, bankrupt. Bankrupt kerana mereka mengenakan cukai yang tinggi. Dan negara yang lain yang juga menunggu waktu bankrupt mereka. Dengan negara yang memudahkan rakyatnya dan Allah menimpahkan segala kekayaan. Hasil mahsul, hasil bumi dan keberkatan hujan, tanam-tanaman dan juga segalanya. Sebab itu kalau kita lihat zaman pemerintahan Islam atau keagungan Islam paling minimum cukai, paling minimum. Bahkan ketika mana Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menawang Konstantinopel disebabkan tiadanya kerjasama penduduk Konstantinopel membantu Raja Kristian mereka kerana mereka dibebani dengan cukai yang tinggi. Dan mereka mendapati sistem pemerintahan Islam mengenakan cukai yang minimum. Akhirnya mereka biarkan negara mereka dimenangi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, asal kerana kebijaksanaan Muhammad Al-Fatih dan juga kerana ketenteraan yang patuh. Tetapi antara faktornya juga ialah cukai yang tinggi yang dikenakan sehingga rakyat tidak mahu menjaga negara. Ni kalau kita menangkan negara nanti cukai tak naik lagi. Biar kalah. Biar orang baru naik. Biar orang baru naik. Sehingga Muhammad Fatih naik. Dan berjaya mengurangkan cukai atau bebanan-bebanan cukai. Baik, kembali pada Dzulqarnain bila Allah kata wa atainahu min kulli syai'in sababa, artinya Allah berikan segala apa yang dikehendaki untuk menguatkan kerajaan dan negaranya daripada pelbagai sebab, segala material Allah mudahkan. Sababa maknanya dimudahkan. Segala sebab. Kerana Allah Ta'ala bila nak berikan kita sesuatu benda, maka Allah mudahkan sebab. Tuan-tuan nak temuduga, nak dapat kerja, dimudahkan sebab. Yang temuduga tu kawan kita dulu misalnya. Dah mudah sebab lah. Ataupun kebetulan temuduga kita seorang datang, orang yang tak datang. Dimudahkan sebab. Kebetulan kita yang memiliki kemahiran tu, yang dia nak, maka dimudahkan sebab. Kebetulan kita yang datang awal sekali untuk memudahkan sebab. Kalau kita perhatikan, siap benda yang kita perolehi, Allah akan mudahkan sebab. Siap benda. Kedai kita Allah mudahkan sebab untuk orang datang. Maka sebab itu bila Allah Ta'ala nak beri sesuatu, dimudahkan sebab. Tapi bila Allah nak halang sesuatu, maka dipayahkan sebab. Sebabnya jadi payah. Yang patut ada, tidak ada benda yang kita kehendaki. Maka ini kurnia Allah Ta'ala padanya. Perbahasan ulama berikutnya, siapa Dzulqarnain? Setengah mengatakan Dzulqarnain ialah malaikat yang memimpin manusia untuk menyebarkan Islam. Tapi pendapat ini kata Imam Ibn Qasir mustaghrab, pelik sikit. Macam mana pula kata dia malaikat? Setengah menyatakan ialah Nabi. Ini sebahagian ulama tafsir kata dia Nabi. Dan setengah menyatakan bahawa ini kebanyakan pendapat ahli ilmu, dia ialah seorang hamba yang soleh. Seorang raja, kana malikan min mulukil ard wa abdan salihan musliman tafal arda yad'u ila al-islam wa yuqatilu alaihi man khalafahu fanashara al-islam wa qama al-kufra wa ahlahu wa 'ana al-mazluma wa aqama al-adla. Kata ulama, Dzulqarnain seorang raja daripada raja-raja yang pernah ada atas muka bumi ini, dan seorang hamba yang soleh, yang Islam, yang merentasi dunia, mengajak, menyeru kepada Islam dan memerangi orang-orang yang menolak Islam, menyebarkan Islam dan memadamkan kekufuran, dan juga penganutnya menolong orang yang dizalimi dan menegakkan keadilan. Ini Dzulqarnain. Kata Mujahid, ada 4 orang raja yang pernah menguasai timur dan barat. Tidak lainnya, 2 daripadanya Islam dan 2 daripadanya kafir. Adapun 2 yang Islam itu ialah Sulaiman bin Daud, yang kedua ialah Dzulqarnain. Adapun 2 yang kafir itu ialah Bukhtanasar dan juga Namrus, yang kedua-duanya ini ialah raja kepada kerajaan Babylon. Ini 2 yang pernah memerintah timur dan barat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Bilakah zaman Dzulqarnain?
Kebanyakan para ulama menyatakan Zulkarnain ini huwa malikun salihun kana ala ahdil Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam wa yuqal innahu tafa ma'ahu bil bait. Dia berada pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Dan ketika mana Nabi Allah Ibrahim menyiapkan Kaabah, dan dia baginda merupakan orang yang pertama tawaf bersama dengan Nabi Ismail dan juga bersama dengan Zulkarnain. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu ialah Iskandar atau Alexander the Great, iaitu Raja Makedoni, Raja Yunani yang terkenal, Makedoni, yang merupakan anak kepada Raja Philips yang berjaya menguasai Parsi dan Rom, sehingga dipanggil Zulkarnain, sehingga dia dianggap menguasai timur dan barat kerana Empire Parsi dan Empire Rom. Makanya beliau ialah daripada Empire Rom. Dan zamannya hidup pada zaman Nabi Isa AS. Yang selepas Allah mengangkat Nabi Isa AS. Para ulama yang mengkaji kisah ini menyatakan bahawa Alexander the Great dengan Zulkarnain suatu individu yang berbeza. Totally berbeza. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, Zulkarnain seorang yang Islam. Berdasarkan ayat yang Allah sebut dalam sini. Seorang yang Islam. Dan bila mana Rasulullah SAW membacakan kisah ini kepada musyrik Mekah. Bahkan musyrik Mekah menyampaikan pada Yahudi tiada bantahan. Arti itulah yang mereka kehendaki, Zulkarnain yang menyebarkan Islam. Yang tidak menyembah berhala. Yang menegakkan keadilan. Yang menghancurkan kezaliman. Manakala Alexander the Great seorang kafir. Seorang kafir. Bahkan gurunya bernama ataupun Aristotle. Arab panggil Aristo ataupun Aristotle, yang merupakan seorang ahli falsafah yang kafir. Murid kepada Socrates. Murid kepada Plato. Aliran Socrates ataupun aliran falsafah Greek. Maka ini mereka ni semua kafir. Mereka hidup pada zaman Nabi Isa AS. Yang selepas Nabi Isa AS. Adapun Iskandar Zulkarnain merupakan seorang Arab. Dia orang Arab. Dia bukan orang Greek atau orang Yunani atau Makedoni. Bukan. Atau Macedonia. Orang Arab panggil Makedoni. Kita baca sejarah Macedonia. Greek tua. Tetapi Zulkarnain yang Allah sebut dalam Quran ini orang Arab. Dan dia Islam. Dia beriman. Dia zaman Nabi Allah Ibrahim. Kerana zaman Nabi Allah Ibrahim dengan zaman Nabi Isa 2000 tahun. Tapi kenapa Alexander the Great juga disebut oleh sebahagian sejarawan sebagai Zulkarnain? Zulkarnain. Kerana kata ulama dia digelar sebagai tashbihan kerana penyerupaan kuasa dia. Sebab dia juga Alexander the Great yang menyerang China, yang menyerang India, yang menyerang Parsi, yang menyerang Rom, yang menyerang Turki. Oleh kerana dia ni, kekuasaan dia, orang menyamakan dia seperti Iskandar Zulkarnain dulu. Menyamakan, dia panggil tashbihan. Tapi bukan dia. Macam kita lah kalau ada orang tu, orang namakan dia ni sebagai hantuah yang kedua. Yang hantuah Hasad tu Melaka. Ni hantuah ni Pasir Gudang duduknya. Tapi dia berani gagah orang panggil dia hantuah. Jadi, dia mungkin ada benda yang similar, yang sama. Dia gagah, dia kuat, dia boleh lawan 10 orang misalnya. Orang sehingga orang panggil dia hantuah. Tapi dia bukan hantuah. Dia mungkin hantuah yang disamakan. Umpama badang, kita masyarakat Melayu kenal badang. Ada orang nama badang juga. Dia mungkin nama dia badang sebab dia jual kopi badang. Dia pun nama badang juga, dia pun gagah juga badang ni misalnya. Jadi benda tu tashbih, dia menyamakan orang yang mungkin ada seperti berapa sifat Zulkarnain dulu. Macam kalau kita lihat pendakwah terkenal Ahmad Didat. Kita ada Zakir Naik. Orang panggil Zakir Naik Ahmad Didat Plus. Sebab yang pertama yang masuk debat komparatif perbandingan agama ini Ahmad Didat. Secara kita katakan kondusif. Secara ekstrim. Sehingga dia membentuk madrasahnya sendiri di Afrika. Tapi kalau datang daripada India, seorang namanya Zakir Naik. Dan orang gelar dia pada permulaan dia muda tadi sebagai Ahmad Didat Plus. Dia macam gitu. Ada orang, dia akan disamakan sebagai kedua. Maka Alexander the Great tak ada kena mengena dengan sejarah Islam Zulkarnain. Kenapa? Kerana sebab tadi kafir, bangsa yang berlainan dan waktu.
Kerana Iskandar Zulkarnain ataupun Zulkarnain, dia berada pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Dan dia orang Arab dan dia beriman pada Allah. Dia tidak ada penasihat yang bernama Aristotle. Bukan golongan aliran falsafah yang kufur pada Allah, yang menggunakan akal atau sebab aqlani. Walaupun setengah-setengah versi dalam buku sejarah Islam menyebut penasihat kepada Zulkarnain itu ialah Nabi Allah Khadir AS. Penasihatnya yang mengikutinya bersama dengan malaikat. Ini kita akan kisahkan nanti bagaimana kisah yang disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Baik, itu dia Zulkarnain. Pertama, kita nak tegaskan bahawa Zulkarnain tak ada kena-mengena dengan Alexander the Great ataupun kita katakan tamadun Macedonia ataupun kita katakan yang kafir yang murid kepada ataupun Aristotle ini. Zulkarnain dalam Quran beriman. Sebab itu Allah sebut dia. Allah tak akan sebut orang kafir yang menguasai dunia. Kerana dalam sebutan Allah padanya ini satu pujian. Kerana kalau mereka tanya Zulkarnain yang kafir, maka Allah tak akan jawab. Pernah jawab apa ni orang kafir. Untuk tunjukkan kita nak highlightkan sesuatu, benda yang berfaedah. Benda yang baik. Maka Zulkarnain satu contoh raja yang baik. Yang dengan kuasanya lebih besar daripada kuasa musyrik Mekah. Ni orang musyrik Mekah kuasanya taklah besar sangat, kufurnya lebih. Ini Zulkarnain bagaimana dia menggunakan kekuasaannya menegakkan Islam. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan perjalanan Zulkarnain melalui 3 perjalanan. Dia jalan banyak. Tapi disebut secara umum. Iaitu perjalanannya ke timur. Tempat di mana dia melihat perjalanannya ke barat. Tempat dia lihat matahari terbenam. Perjalanan yang ke timur. Tempat dia melihat matahari keluar. Dan perjalanannya ke utara. Tempat yang mana dia berjumpa satu kaum yang dia tak faham bahasanya. Yang mengadu kepadanya tentang wujudnya satu kelompok kaum bernama Ya'juj Ma'juj. Tapi malam ni kita tak sampai Ya'juj Ma'juj. Kita nak cerita tentang perjalanannya ke arah barat dan ke arah timur. Adapun perjalanan utara yang menjadikan beliau bertemu dengan Ya'juj Ma'juj ataupun bertemu dengan satu kawasan tempat laluan Ya'juj Ma'juj sehingga dibina satu tembok yang besar. Satu tembok yang menghalang keluarnya Ya'juj Ma'juj. Sehinggalah sampai pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, yakni hari kiamat. Berdasarkan hadis-hadis yang berkait dengan alamatul kubra, alamat-alamat besar kiamat. Kerana Ya'juj Ma'juj dia tak akan keluar melainkan sesudah dibunuhnya Dajjal. Sesudah dibunuh Dajjal baru Ya'juj Ma'juj keluar. Yang kita akan ceritakan nanti apakah asal-usul Ya'juj Ma'juj, apakah dia kaum yang sama atau kaum yang berbeza, apakah fizikalnya seperti manusia biasa atau lebih besar pada kita, apakah dia daripada keturunan Adam atau ia makhluk yang lain yang tumbuh sebagai alien atau sebagainya atau jin bagaimana yang dikatakan tentang Ya'juj Ma'juj untuk kita menzahirkan apa yang Allah Ta'ala sebut. Maka kata Allah lagi hatta sehingga idza balagha apabila Zulkarnain sampai maghrib asy-syams tempat terbenamnya matahari. Wajadaha dia mendapati matahari itu taghru fi ainin hami'ah seperti tenggelam pada air yang hitam, air lumpur yang hitam. Wa wajada indaha qauma di situ didapati satu kaum yang sedang ataupun sedang tinggal di situ. Baik, tempat yang disebut barat ini para ulama tafsir menyatakan tempat ini dikenali sebagai Bahruz Zulumat ataupun Muhit Al-Atlasi, lautan Atlantik ataupun lautan Atlasi yang mengandungi ataupun yang negara-negara yang berada di kawasan ini adalah negara Tunisia, Jazair, Marrakesh. Marrakesh ini Maroko. Marrakesh. Maka di situlah Zulkarnain berjalan dengan bala tentera yang besar yang merupakan satu himpunan bala tentera yang besar pada zamannya. Zulkarnain dia bukan jalan seorang. Dia jalan dengan sekelompok bala tentera yang besar. Bala tentera yang besar untuk tujuan menguasai dunia. Maka kita dapat bayangkan bagaimana Zulkarnain membawa bala tentera yang besar sebab dia nak kuasai dunia. Bukan dia nak tawan tempat kecil. Maka dia pasti membawa bala tentera yang besar dan persiapan ataupun siap siaga yang besar. Kata Allah, sehingga dia sampai di kawasan tenggelamnya matahari. Perumpamaan tenggelam matahari itu seperti tenggelam dalam air yang hitam. Kita tuan-tuan bila melihat matahari terbenam, kadang-kadang kita lihat matahari itu macam terbenam dalam laut. Kerana kedudukan geografi. Kadang-kadang kita tengok matahari itu terbenam di celah gunung.
Kadang-kadang kita tengok matahari itu terbenam mungkin di padang pasir. Ini kata Imam Fakhrul Razi menunjukkan bumi ini bulat. Sebab dia berada di belakang bumi. Bukan dia tenggelam situ, berada di belakang bumi. Maka gambaran ini Allah nak sebut. Matahari seperti tenggelam dalam laut. Dan laut ini seperti kehitaman. Tapi bukanlah laut tuan hitam. Nampak dari jauh seperti kehitaman. Seperti matahari ini tenggelam dalam lumpur. Nak gambarkan tempat di mana Zulkarnain lalu. Dan para ulama menyatakan negara tersebut yang berada di kawasan laut tersebut ialah negara Tunisia, Jazairi, Algeria dan juga Morocco. Maka didapati kaum yang kufur, yang zalim dan yang dizalimi. Itu kaum yang kufur, yang zalim dan dizalimi. Lalu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Zulkarnain. Qulna ya Zulkarnain. Kami ilhamkan kepada Zulkarnain. Ini bagi pendapat ulama tafsir yang menyatakan Zulkarnain bukan Nabi. Maka disebut ilham. Kalau bagi pandangan yang mengatakan dia Nabi, maka disebut wahyu. Kami wahyukan. Kami ilhamkan kepada Zulkarnain. Imma sama ada an tu'adzib. Kamu hukum semua kaum yang kafir ini. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Ataupun kamu menggunakan cara baik berdakwah. Allah Ta'ala beri pilihan pada Zulkarnain. Dan ini pilihan pada pemerintah. Bila dapati satu kaum itu kufur, satu kaum itu menyembah selain Allah, pemimpin yang ada sama ada membunuh mereka semua. Yang kufur pada Allah atau memberi muhlah tempoh. Untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid. Untuk membatalkan segala perkara-perkara khurafat yang mereka sembah ini. Maka ia terpulang pada pemerintah yang disebut sebagai siasat syariah. Sama ada pemerintah nak serang je atau pemerintah nak beri tempoh berdakwah dulu. Maka Allah beri pilihan ini pada Zulkarnain. Dan ini sebenarnya satu tamparan pada musyrikin Mekah. Supaya mereka tahu ni kamu yang semua berhala. Kalau Zulkarnain ni hidup, kamu ni pasti dibinasakan. Kamu penyembah berhala yang menyembah selain daripada Allah. Kemudian kata Allah, Zulkarnain memilih muhlah, memilih tempoh. Bukan menghukum. Dia kata, Zulkarnain berkata, amma man zalam, yang zalim, yang bila kami ajak, kami dakwah, tetap engkar, tetap ingin kufur pada Allah, fasawfa nu'adzibuhu, kami akan memerangi mereka. Kami akan serang mereka sampai membunuh mereka. Thumma yuraddu ila rabbih, kemudian mereka kembali pula pada Tuhan, fayu'adzibuhu azaban nukra, mereka pasti akan dikenakan azab yang lebih dahsyat. Jadi Zulkarnain kata, kami akan gunakan kaedah tempoh. Muhlah dipanggil. Kami akan dakwah pada mereka. Kami tegakkan segala dalil. Kami hilangkan segala kekeliruan sehingga mereka beriman. Tapi kalau mereka tetap berdegil tidak mau beriman, maka kami tidak teragak-agak memerangi mereka. Kami akan azab mereka di dunia. Kemudian mereka ini akan kembali pada Allah untuk diazab lagi. Menunjukkan kekufuran akan diazab 2 kali. Pertama di dunia, melalui tangan-tangan orang beriman. Yang kedua di hari akhirat kelak. Iaitu dikekalkan dalam neraka bagi menunjukkan buruk dan besarnya jenayah kufur. Tentang bumi ni Allah punya. Manusia Allah cipta. Nikmat ni Allah beri. Maka kenapa manusia tega untuk kufur pada Allah? Mereka kufur pada Allah, tidak menyembah Allah. Lalu mereka meminta suatu pengadilan ataupun suatu kelonggaran supaya mereka diberi peluang atau diberi hidup dengan baik. Tidak, Allah tidak izinkan. Siapa pun yang memakan rezeki Tuhan, duduk bumi Tuhan, yang dicipta oleh Tuhan, tiba-tiba menyembah lain pada Allah. Tiba-tiba takut lain pada Allah. Maka ini satu jenayah yang besar. Sebab itu syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan tidak diterima syafaat daripada mana-mana pemberi syafaat, walau dia Nabi sekalipun. Atau Nabi Allah Ibrahim ketika mana nak beri syafaat kepada ayahnya melalui doa, Allah tidak izinkan. Sementara orang lain, Nabi pun tak boleh. Untuk menunjukkan satu jenayah paling besar, syirik kepada Allah. Sebab itu orang beriman, mana-mana yang mati tanpa syirik pada Allah, maka hani'an lahu, maka bertuahlah dia. Yang tidak syirik kepada Allah. Yang mampu menjaga akidah dengan betul. Kemudian kata Allah, wa amma man amana, melalui lidah Zulkarnain, adapun yang beriman, wa amila salihan, dan beramal soleh. Ini menunjukkan iman tidak cukup dengan mendakwa, mesti ada amal soleh.
Kalau orang kata saya beriman, mana amal soleh? Kan orang beriman bukan dakwaan. Laisal iman bitamanni. Bukan iman itu dakwaan dan juga hiasan. Kan iman itu ialah perbuatan yang membenarkan akidah. Wasaddaqahul amal, dibenarkan dengan amal. Falahu jazaa'anil husna. Bagi mereka yang beriman itu balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan jadikan urusannya mudah. Tadi di sini Allah nak ajar, mana-mana pemerintah, mereka kena memudahkan urusan orang-orang beriman. Bahkan Nabi SAW menyatakan, man waliya amra ummati, mana-mana orang yang memegang urusan umat aku, lalu dia menyusahkan umat aku, syaqahullahu alaih, Allah akan susahkan dia. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, engkau mudahkan orang yang memudahkan umatku dan engkau susahkan orang yang susahkan umatku. Antara tanggungjawab pemerintah ialah memudahkan rakyat. Itu tanggungjawab dia. Bukan sekadar menjaga keadilan, bukan sekadar kita katakan menyuruh perkara yang soleh dan keimanan, bukan sekadar menjaga keselamatan, bukan di antara peranan pemerintah. Dan ini yang dituturkan oleh Dzulqarnain dengan berkata, sanaqulu lahu min amrina yusra, kami akan jadikan urusan mereka mudah. Tetapi kita tengok, kalau negara-negara itu disebut maju, apa yang dibuat? Dia mudahkan semua urusan rakyat dia. Ni kalau kita gepok dia, immigration dia, ni untuk rakyat dia lain, mudah. Untuk orang lain tak perlu susah. Ini untuk rakyat dijaga. Untuk rakyat dia kemudahan beasiswa itu dan ini mudah. Kalau rakyat dia mungkin dia tawan di luar negara, dicarinya. Tapi ini dipraktikkan oleh negara haram Yahudi. Kalau rakyatnya dia nak, dia suruh negara dia beri kemudahan. Kalau disusahkan, maka dia akan buat tindakan diplomatik. Sama juga negara Amerika sebagai contoh. Dan sebagian negara-negara maju, rakyatnya mesti dalam layanan VIP. Dia minta. Contoh Allah Ta'ala kata, yang patut mendapat layanan VIP ni orang Islam. Dan pemacaan Islam kena praktik benda ni. Biar benda-benda Islam, benda-benda agama dimudahkan. Ini tak benda agama susah. Benda agama yang disusahkan, jadi susah pula kita. Tapi benda-benda yang bukan bersifat agama, ia dimudahkan. Mudah je. Yang bab-bab agama ni susah sikit. Maka ini bukan peranan pemimpin Islam sebenar. Pimpinan Islam sebenar dia kena buat dua benda dalam bab taisir. Yang pertama memudahkan umum rakyat. Yang kedua memudahkan perkara yang bersangkutan dengan urusan agama rakyat. Supaya orang nampak agama ni mudah. Dengan itu membuka lembaran dakwah. Tapi kalau sekiranya pemerintah pun menampakkan agama ni macam susah. Susah. Yalah kita nak buat apa jadi susah. Nak buat benda lain tak susah. Jadi orang pun menjauhi diri dia agama. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, inna hadha ad-din yusr wa la yushadda din ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah. Dan menjadi kita katakan peranan pemerintah menjadikan agama ini mudah. Allah Ta'ala berfirman, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak pernah jadikan hal agama ni susah. Baik ibadat haji, baik ibadat umrah, baik ke masjid, baik ke surau, biar mudah. Jangan nampak susah. Bahkan nampak lebih sukar daripada tempat lain. Bahkan kalau buat silap sikit, maka dia kenakan tindakan keras. Tapi tempat lain tak keras, lembut. Ni masjid kalau buat silap-silap, tutup masjid, seminggu tutup. Ni kalau tempat-tempat lain dia tak tutup, ditutup kedai tu je. Maka ini benda-benda yang membimbangkan kita. Dan ini bukan cara pemerintah Islam. Pemerintah Islam memudahkan rakyat dan memudahkan urusan agama rakyat. Dia mesti. Kenapa? Itulah peranan dakwahnya. Tapi kalau orang nampak agama kita macam susah, payah. Nak harap pemerintah ajak orang masuk Islam, tak ajak pun. Walau dia dah mengabaikan tanggungjawab dia. Allah beri dia kuasa, dia patut sebarkan Islam. Kita peranan, kita ni nombor 2, peranan pertama pemerintah. Sehingga Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku sebagai pemerintah ini diminta untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah. Rasulullah nak beritahu peranan pemerintah. Ajak Islam. Itu yang dipahami oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah sehingga Islam tersebar 2/3 dunia. Bukan seluruh dunia. Tapi pemerintah Islam ini tak faham. Tak faham. Dia tak nampak pun peranan dia menyebarkan Islam. Tak nampak. Dia cuma tahan hak ada. Hak ada dia tahan. Yang tak ada dia tak mau adakan lagi. Maka ini fitnah pada agama.
Sebab itu Allah Ta'ala menjanji umat Islam, tuan-tuan. Persoalan umat Islam hari ini ialah kepimpinan. Kita dah ada semua benda. Undang-undang dah ada, ulama' pun dah ada, kepimpinan tak ada. Umat Islam hilang daya kepimpinan sebenar. Ya, orang Islam merintah. Ya, dia tak ikut cara kepimpinan Islam. Dia tak menyebarkan agama Allah. Dia tak pandang pun jijik syirik. Dia pandang benda tu biasa. Bukan berlaku pluralisme. Berlaku pahaman liberal. Sebahagian pemerintah berpahaman liberal. Pluralisme. Sebenarnya menunjukkan mereka tak sensitif dengan benda yang Allah murka. Ini syirik, benda sensitif sekali. Sebab itu Rasulullah buang semua berhala kat Kaabah. Sensitif. Takut dia laknat oleh Allah. Tapi hari ini, kita kata Puan jarang rasa sensitif agama. Dia sensitif hal ekonomi, itu sensitif. Dia sensitif hal-hal berkait dengan duniawi. Maka ini Dzulqarnain. Bagaimana memudahkan urusan beragama. Kemudian kata Allah, Thumma atba'a sababa. Kemudian Allah mudahkan lagi perjalanan untuk dia meneruskan perjalanannya. Hatta idza balagha matla' asy-syams. Sehingga dia sampai satu tempat terbitnya matahari. Wajadaha, didapati matahari itu tatlu'u ala qaum, terbit mengenai langsung kepada kaum tu. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Tiada halangan antara dia dengan matahari. Artinya Dzulqarnain disampai satu tempat yang paling kering dalam dunia. Yang tadi tempat basah sehingga matahari pun nampak tenggelam dalam laut. Tempat basah ini tempat berair banyak. Kali ini Dzulqarnain sampai di sebelah terbit matahari atau timur. Sebelah terbit matahari barat, ni timur. Matahari tadi bila dia keluar, cahayanya direct kena kepada penduduk di situ. Dan dia tidak ada sitra. Sitra tu rumah tak ada, pokok tak ada, lubang tak ada, tak ada. Gua tak ada. Macam mana kaum tadi berlindung? Dia berlindung dalam air. Artinya bila keluar matahari, mereka pakat masuk dalam air macam badak air. Duduk dalam air. Sehinggalah matahari mula meninggi dan mula menyejuk, baru mereka keluar. Dan pekerjaan mereka ialah memburu ikan. Maka Dzulqarnain pun tengok satu kaum yang aneh. Kaum yang tak ada tamadun. Kalau kita hari ni sebut ni kaum asli sungguh. Orang asli. Ni kalau kita tengok National Geographic, ada kaum nama kaum Masai. Bukan pasal gudang ni, Masai. Nama kaum Masai. Dia ni cara dia berburu pelik. Dia tunggu singa buru dulu, kemudian dia ambil yang singa buru. Kemudian dia bergaduh dengan singa. Dia ambil buruang yang singa buru. Dia tak memburu, dia terus. Singa lah, apa nama ni, hyena yang memburunya, kemudian dia akan curi. Patutnya binatang curi ni, dia curi. Dia curi, dia buat lagi. Singa tu kejar, dia pun lagi. Kalau dia berjaya balik kaum dia, dia pun hero. Dia pun hero. Dia bawa batang kayu panjang-panjang. Itu tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Antara kelompok yang tak bertamadun. Tak tamadun. Ya tak tamadun lah curi makanan daripada binatang. Biasa binatang curi makanan dari kita. Maka Allah cerita ada satu kaum yang tak ada tamadun langsung. Bukan mereka ini, matahari bila keluar direct kena badan mereka, mereka tak tahan panas sebab mereka tak ada pakaian telanjang. Bila Allah menyebut lam naj'al lahum min duniha sitra, tiada halangan antara matahari dengan dia. Memberi maksud pakaian pun tak ada telanjang. Bogeh. Orang asli bogeh. Pondok pun tak ada, rumah pun tak ada, pokok pun tak ada. Dia cuma dataran yang panas, yang kering. Dan ada lopak air atau mustangkak, fire air. Di mana bila matahari keluar, mereka pakat masuk dalam air. Untuk hilangkan kepanasan. Tuh, sampai sini. Bila matahari mula redup sikit ataupun mula menurun, mereka baru keluar. Dan pekerjaan mereka ialah mencari ikan. Dan Dzulqarnain tengok. Ada kaum yang ada kemajuan, ada kaum langsung. Tak ada apa-apa. Kadzalika, demikian itu. Waqad ahatna bima ladaihi khubra. Kami berikan semua ilmu tu untuk dia tahu. Yang ini menjadi tugas pemerintah untuk tengok semua rakyat dia. Ada rakyat yang macam gini, ada rakyat yang tak dapat, langsung tak dapat kemajuan. Tetapi Dzulqarnain membawa dakwah. Membawa dakwah. Apakah Dzulqarnain tak dakwah pada golongan ini cuma membiarkan? Tidak. Dia berdakwah. Cuma beza, kaum pertama yang dijumpa sebelah barat, ada kaum yang zalim dan menentang, lawan. Kaum ni kaum jadi ngikut je. Dia ngikut sebab mereka kaum yang terpencil. Yang jauh daripada ketamadunan. Orang seumpama ini lebih mudah berdakwah. Sebab mereka tidak ada pengaruh kezaliman. Mereka tidak ada keegoan dia. Maka ini cerita dua perjalanan pertama Dzulqarnain. Sebelum kita masuk perjalanan ketiga ke arah utara sehingga bertemu dengan Ya'juj Ma'juj dan berlaku pembinaan tembok
berlaku pembinaan tembok yang menghalang Ya'juj Ma'juj daripada keluar untuk kita mengenali secara terang tentang siapakah Ya'juj Ma'juj dan kaum yang pernah bertemu Ya'juj Ma'juj. Dan apakah Zulkarnain pernah bertemu Ya'juj Ma'juj? Dan apakah ada orang zaman ini bertemu Ya'juj Ma'juj? Dan apakah Nabi SAW pernah bertemu dengan Ya'juj Ma'juj? Ini penafsiran pada akan datang. Wallahu mustawab. Assalamualaikum.